Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ard bi qudratihi wa dabbaral umura fid darain bi hikmatihi walakin Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sallim mu'azzim ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi dirahmati Allah Tuhan, saudara muazzin, petugas dari Radio Terengganu FM, tuan-tuan, puan-puan, muslimat, muslimat yang dirahmati Allah. Seperti biasa, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin perkenannya dapat kita berhimpun, bertemu, berada dalam masjid ini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara peribadi, sekali lagi saya ulang, pada kacamata saya, berdasarkan kepada penglihatan cara rambang, bahawa kita semua ada maklumat, ada ilmu. Saya ulang sekali lagi, kita ada maklumat, ada ilmu untuk membawa diri, untuk mendidik diri, mengasuh, membimbing, mendidik, mengajar diri ke arah yang lebih sempurna lagi diridai Allah. Sekali lagi saya ulang, kita ada maklumat, hampir cukup. Walaupun ada tak kena, ada kurang di sana sini. Ini berdasar kepada apa yang berlaku sekarang. Kita dipersembahkan dengan berbagai-bagai cara, kaedah pengajaran dan pembelajaran di masjid atau di mana-mana saja, dengan berbagai-bagai guru, berbagai-bagai ilmu dan berbagai-bagai kaedah. Sudah tentulah ada. Pun begitu, saya masih rasa masih belum cukup, kerana dari segi penghayatannya masih di tahap yang tidak memuaskan. Oleh sebab itu, soalannya mengapa begitu ramai saudara-saudara kita, anak-beranak kita yang sama dengan kita, sama tahu, sama berilmu, tapi kadang-kadang pelaksanaan tanggungjawab terhadap agamanya berbeza.
Oleh kerana itu saya suka pada malam ini memetik, mengambil dari pandangan para ulama yang muktabar, yang semoga menjadi panduan dan nasihat kepada kita supaya kita lebih maju, lebih molek, lebih tertib, lebih banyak, lebih sempurna amalan kita di masa-masa muka. Begini ceritanya yang menyebabkan kita lemah, kurang semangat, atau tak berapa cergah, tak berapa seronok, dan mungkin tidak terhibur dengan rancangan-rancangan ibadat atau ibadat itu sendiri. Ada sebabnya. Kalau nak ikut Al-Imam Al-Ghazali, saya acak kali sentuh di sini 4 perkara besar yang menghalang kita dari melakukan taat kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, dan mungkin acak kali lagi saya ulang. Berdasarkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada 4 perkara besar yang menghalang kita, yang menyebabkan kita malah, tak semangat atau cecer dalam melaksanakan ibadat atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah ni. Ada 4. Satu disebut dalam buku dia dan dalam istilah ilmu khah dia, ilmu tasawuf, dunia dipanggil. Apabila sebut dunia, dunia itu menghalang kita dari melakukan taat. Dia cuba hurai dan selesai bagaimana nak menangani pengaruh dunia. Dan apabila disebut dunia, suka saya ulang lagi, dunia yang dimaksudkan oleh kumpulan ini ialah semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya dunia dalam percakapan mereka. Jadi pengaruh dunia itu besar, mempengaruhi kita lah untuk melakukan taat. Pengaruh dunia sangat besar potensinya untuk menghalang kita dari melakukan taat, untuk menghalang kita berada dalam majlis-majlis seumpama ini, menghalang kita dari berada di tempat seumpama ini, masjid. Itu pengaruh dunia, mestilah ditangani dengan zuhud. Saya tidak perlu ulas lagi perkataan zuhud, begitu popular sekarang ni kepada orang-orang yang mendengar dan belajar. Jadi kira-kiranya dunia hendaklah ditangani dengan zuhud. Boleh ke? Sebab kalau saya nak panjangkan pengertian dan definisi zuhud itu agak panjang, dan saya yakin bahawa di antara kita hampir jelas. Yang kedua yang menghalang kita ialah makhluk dalam istilah dia. Tapi yang dikehendaki makhluk, sebab apabila sebut makhluk ialah semua yang ada selain daripada Allah makhluk. Tetapi yang dituding tuju di sini makhluk ialah manusia. Jadi manusia mengganggu kita dari taat kepada Allah, terutama manusia yang taleh atau fasik. Ya, jadi manusia yang taleh lawan bagi soleh, atau yang hampir sama dengannya fasik, manusia yang tak senonoh, atau dalam kata lain manusia yang berperangai buruk, atau lebih berat lagi manusia jahat. Mohon maaf. Jadi manusia mengganggu kita. Oleh kerana manusia tadi, manusia yang toleh tadi mengganggu kita dari melakukan taat, maka dia kata kita mestilah menangani, menyelesaikan dia
dengan uzlah. Uzlah pun satu istilah yang popular di kalangan orang tasawuf, iaitu mengasingkan diri dari jamaah, dari masyarakat. Oleh kerana manusia banyak mengganggu dan menghalang kita dari melakukan taat, ingat, manusia yang toleh tadi, yang fasik tadi, maka dicadangkan untuk menyelamatkan supaya kita beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat, daripada orang ramai. Apabila sebut mengasingkan diri, maka di sana berlakulah berbagai-bagai pendapat, berbagai-bagai perselisihan pendapat. Ada yang setuju dengan supaya kita beruzlah, jangan duduk dalam masyarakat kerana dia mengganggu. Ada yang mengatakan kita tidak boleh mengasingkan diri, beruzlah, kita mesti kuat secara jihad berada dalam masyarakat. Kerana kalau kamu begini-begini orangnya dan masyarakat begini-begini orangnya, maka uzlah adalah satu kerugian. Panjang bicaranya dalam bab uzlah, panjang bicaranya, keterangannya lanjut lebar sekali untuk memastikan apakah uzlah lebih utama atau bersama masyarakat, bersama orang ramai itu lebih utama. Menurut pendapat Imam Nawawi menyatakan ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama antara uzlah dan bercampur. Imam Nawawi kata ramai ulama berselisih pendapat. Macam saya kata tadilah, ada yang kata kalau dah begini lebih baik awak undur daripada masyarakat, nanti awak tidak diganggu lagi. Ada yang mengatakan mengundur diri atau mengasingkan diri daripada masyarakat itu rugi, mesti bantu sama sehidup semati dengan mereka. Kalau dia jahil, anda bantu. Kalau anda jahil, mereka akan bantu. Bukankah itu lebih baik? Jadi di sana berlakulah hujah menghujah antara satu sama lain. Ya, jadi boleh faham, saya rasa ada yang sokong bahawa kalau bermasalah sangat kita undur dari orang ramai. Kalau tidak, yang sebelah pula, yang sebahagian lain kata kita mesti tabah menghadapi orang ramai, masyarakat, apa sekalipun akan berlaku, kerana ia boleh menolong kita. Sekiranya kita tidak bermaklumat, kita boleh ambil maklumat dari orang ramai. Imam Syafi'i rahimahullah mengutamakan pergaulan. Nampaknya dalam buku itu, dalam buku yang saya ambil ni, Imam Ghazali kita mengutamakan pergaulan. Jangan lari, duduklah dalam ni, ya, duduklah dalam orang ramai ni. Oleh kerana itu Ibnul Mubarak pernah menulis sebuah syair kepada sahabatnya Fudail bin Iyad yang terus berada di Al-Haramain, beribadat tanpa keluar berjihad menentang musuh. Ya, Ibnul Mubarak menulis satu syair kepada kawan dia, kawan baik dia yang terus menerus berada di Al-Haramain, iaitu di Mekah atau Madinah, ya, beribadat, sedangkan sekumpulan lain terus keluar ke medan perang. Dia tulis, ya abidal haramain law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'ab. Wahai si abid yang beribadat di Al-Haramain, wahai si abid, orang yang sedang beribadat di Mekah dan di Madinah, andainya anda melihat kami di medan pertempuran, pasti anda mengetahui hakikat kebenaran bahawa anda rupanya bermain dalam ibadat semata-mata. Dia
menyindir melalui syairnya bahawa keluar ke medan perang itu lebih utama daripada beribadat di dalam masjid. Pandangan dia panjang sekali syairnya yang ditulis oleh kata tadi Ibnul Mubarak kepada kawannya, yang saya rasa tidak cukup masa kalau saya nak baca syairnya, menyindir dan mengajak supaya jangan duduk di masjid khusus beribadat dalam keadaan peperangan begini. Ayo kita keluar berperang di medan perang untuk mempertahankan kesucian dan kemurnian agama Islam. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani atau Al-Jailani, saya rasa jemaah yang biasa di sini pernah kedengaran disebut oleh tutuk guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Kailani. Syekh Abdul Qadir ni popular sangat, orangnya masyhur, terkenal dengan kewibawaannya, dan beliau sendiri adalah keturunan salo-galonya, keturunannya daripada Sayyidina Ali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menulis Al-Mutazahhidul Mubtadi fi zuhdihi yahrubu minal khalqi waz-zahidul kamilu fi zuhdihi la yubali minhum la yahrabu minhum. Dia kata orang yang berperingkat permulaan belajar atau beramal mereka lari daripada orang yang fasik dan pelaku maksiat, manakala orang yang berada di makam tinggi terus mencari mereka. Jadi maknanya dia menyindir juga bahawa orang baru-baru belajar ni dia nak japa dengan orang awam, konon gitu, kerana orang awam tu banyak mengganggu dia, buat kacau dia lari. Tetapi orang yang matang masak dan makamnya tinggi, dia tidak lari, dia terus mencari orang yang dikatakan tadi tu orang awam, orang yang lemah, orang tidak bersemangat, orang malas. Dia cari, ajak, bimbing, ajak bersama, berjuang, mengaji, mengajar, belajar, beribadat bersama-sama. Begitulah apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manakala Hatim Al-Asam pula berkata, menyokong pendapat yang mengatakan lari daripada orang ramai itu lebih baik. Hatim kata, talabtu min hadzal khalq khamsatu asya falam ajidha. Aku minta daripada orang ramai ni 5 perkara. Aku minta daripada kawan-kawan aku, saing-saing aku 5 perkara. Falam ajidha, tapi aku tak boleh bersa. 5 yang aku minta ni tak boleh bersa. Hatim Al-Asam kata, yang pertama, talabtu minhum at-ta'ah waz-zahadah falam yaf'alu. Aku minta marilah kita pakat belajar beribadat, belajar dan beribadat. Kita pakat sama-sama, tak tahu kita belajar, setelah kita tahu kita sama-sama beribadat. Kalau boleh saya dekatkan, marilah kita pakat pergi masjid, kita dengar serendah mana ilmu yang diajar di masjid ni, dia tetap memberi manfaat kepada kita, sekurang-kurangnya barakah dan kemuliaan. Jadi yang pertama dia kata, Hatim kata, aku minta 5 perkara tak boleh bersa daripada kawan-kawan aku. Minta mari kita pakat, kita pergi sejid, umpamanya kalau saya, kita pergi dengar falam yaf'alu, mereka tak ambuh belaka, mereka tak sanggup, dan masing-masing ada hujah, ada alasan, kami sibuk, kami ada urusan dan sebagainya. Satu. Yang kedua, faqultu
aku berkata kepada mereka lagi, a'inuni alaihima illam taf'alu. Kalau mun tak buat ibadat, kalau mun tak bersama aku belajar dan beribadat, tolonglah aku. Mun tak pun tolong aku je, tolong beri semangat ke aku, bantulah aku, jangan patahkan semangat aku. Falam taf'alu, dia juga tak beri semangat pun kepada aku. Bahkan kalau saya boleh tambah, menyindir ada. Dah lah hak kita ajak dia tambah, menyindir ada nampaknya. Tu saya tambah saja-saja je, nak kejak sikit. Falam yaf'alu, mereka juga tak sanggup. Fakultu irdau anni in fa'altu. Kalau ia pun mun tambah bersama aku, mun tolong redha, mun tolong sokong aku, mun tolong sokonglah aku ni, suka melihat aku belajar, aku buat ibadat. Dah aku ajak mun sama, mun tambah, mun tolong beri semangat je ke aku. Falam yaf'alu, dak juga, tambah juga, bahkan khianat ada, ngecek ada, ajak Allah lain ada. Faqultu la tamna'uni anhuma idzan famana'uni. Bahkan mereka menegah aku, dia sekat aku, molek-molek aku nak mari masjid, dia ajak pergi lain. Molek-molek aku nak mari dengar, dia cakap benda lain supaya aku dengar benda lain. Begitulah tambahan dari saya. Fakultu la tad'uni ila ma la yardallah al-azim wa tu'aduni wa la tu'aduni in illam utabi'ukum falam yaf'alu. Kalau semua yang aku ajak bersama pakak ni mu tak sanggup, janganlah mu menyeterui aku. Sebab nampaknya apabila kita ajak acak sangat, dia tak sanggup bersama, semacam di akhir-akhir ni pula macam menyeterui kita. Setelah kita ajak tu, dia tak mau, dia menyeterui, benci kepada kita. Ya, dia membenci kita. Oleh kerana itu, fataraktuhum washtaghaltu bi khassati nafsi. Kerana beberapa perkara yang aku ajak bersama tadi tak boleh bersa, maka aku tinggal mereka dan aku sibukkan diri aku dengan menentukan tanggungjawab diri aku. Maknanya atas cerita ni, dia juga seolah-olahnya uzlah lebih baik daripada duduk dalam bersama masyarakat kalau keadaan berlaku begitu. Jadi yang pertama mengapa kita perlu uzlah? Sebelum saya teruskan ni, bila sebut uzlah ni, sudah tentu para jemaah berasa semua tak sanggup, dan ada yang barangkali geli gemang. Sebab orang dulu ada dia duduk bukit, ada dia duduk jauh-jauh di pulau-pulau mengasingkan diri. Dalam cerita-cerita mereka ni, ada yang bertekad untuk memang tak berbalik jumpa dengan orang ramai. Jadi Imam Ghazali menerangkan dalam kitabnya mengapa perlu uzlah. Dalam konteks uzlah itu perlu di satu ketika bagi orang-orang tertentu, dan dalam satu ketika bercampur gaul dalam masyarakat itu perlu bagi orang-orang dan keadaan-keadaan tertentu. Jadi cuma secara umumnya saya akan beritahu secara ringkas, ada baiknya uzlah, ada baiknya bercampur. Sekarang saya nak buat kesimpulan sebelum meneruskan kenyataan ini, bahawa uzlah ni daklah kita. Cuma ada satu peluang, kelonggaran diberi kepada kita yang lebih manfaat, iaitu untuk merenggangkan diri dari orang-orang yang toleh tu tadi. Inilah yang saya nak cuba ajak para jemaah
bersama saya, marilah kita cuba semula melihat semula kawan rodong di kiri kanan kita, saing sahabat handai kita, cuba kita renggang, bukan bergaduh dan berbalah, renggang, kurangkan kekerapan pertemuan dan kemesraan yang kerap kita lakukan supaya tabiatnya tidak menjangkiti kita. Begitulah kesimpulannya. Saya nak coba teruskan penerangan daripada Imam Razali. Mengapa uzlah itu dituntut? Uzlah itu perlu kerana dua perkara. Sabit dua perkara. Satu, mereka mengganggu, menyibukkan anda dari melakukan taat dengan sempurna. Mereka mengganggu. Tadilah kaum manusia yang taleh tu, kawan kita tu, dia ganggu. Nampaknya dia ajak Allah ke dia je. Hak kita ajak tak. Sebab itu kita kelihatan sekarang kita pun berasa macam saya lebih-lebih lagi umur yang meningkat begini, rasa tersinggung melihat suasana kita sebesar ni, seendah ni masjid, ya. Kalau kata malam ni tok guru kita tak ada, tapi selalunya tok guru kita menghadirkan diri untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Tapi inilah yang menyambutnya daripada ratusan ribu angkanya, ini sajalah. Jadi sekarang saya ulang balik bahawa marilah sama-sama kita berikhtiar, cuba usaha untuk melayakkan diri kita duduk dalam majlis seperti ini, di tempat sebegini dan cuba merenggangkan sikit dengan orang-orang yang tidak memberi faedah kepada kita untuk dunia, untuk akhirat. Terenggang sikit, bukan bergaduh, bukan berbalah, bukan bersengketa, tapi renggang. Maknanya mengurangkan kekerapan pertemuan dengan mereka. Kalau tak, kita akan jadi terus begitu, sama-sama dengan dia, lelak-lelak, salah tak kena, menang lek dia. Kita jadi pengikutnya. Wal-iyazubillah. Yang kedua, orang ramai itu akan merosakkan ibadat amalan anda kerana mereka banyak membawa dan mengheret anda kepada riak dan menghias diri dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan. Terduduk dalam ni sudah tentu menimbulkan ada perkara-perkara lain yang merosakkan amalan kita. Sudah tentu sikit sebanyak ada pertandingan dalam batin kita. Kalau dia sekurang-kurangnya nak memperlihatkan kita banyak, kita lebih banyak ilmunya, kita lebih pandai pelaksanaannya, kita lebih istimewa, segala-galanya lebih. Di situ telah menimbul satu celaka, satu sifat yang mencelakakan diri seseorang, iaitu ujub, di mana ujub akan memusnahkan ibadat kita. Jadi dengan sebab ramai-ramai itu, masing-masing ada pertandingan. Kalau dia banyak, kita nak banyak juga supaya kita diletak di atas, dipuja, disanjung. Kita adalah orang yang dapat melebihi semua yang ada. Jadi dia kata kalau duduk dalam orang ramai ini akan menerbitkan tadilah satu sifat yang sangat buruk yang memusnahkan ibadat, iaitu sifat ujub dan riak, di mana kedua-duanya akan musnahkan ibadat kita. Selesai. Kesimpulan dari cakap saya tadi ialah uzlah pun baik, duduk dalam masyarakat pun baik. Pandangan peribadi saya, tak sah uzlah lah, tapi renggang dengan orang yang tidak beri faedah, renggang dengan majlis-majlis yang boleh mengganggu kita, majlis-majlis yang mengganggu kita, tempat-tempat yang mengganggu kita daripada mentaati Allah, kita cuba renggang. Saya harap para jemaah boleh faham maksud saya renggang, atau dengan kata lain, kurangkan kekerapan, maknanya jarang sikit.
Dengan keadaan biasa kita jarangkan sikit pertemuan atau pergi ke tempat-tempat yang tidak ada faedah. Perkara kedua yang saya nak cadangkan, setelah saya buka petik ambil kait daripada buku ini, dicadangkan kepada kita di tengah-tengah antara uzlah dan bercampur dengan orang ramai tu, dia kata memilih sahabat handal. Kita kena pilih kawan pula. Kawan lagu mana yang boleh membantu kita? Orang lagu mana yang patut kita tetel, kita epek, kita dekat, yang patut kita ekori supaya menjadi khalil, kawan rapat kita. Lalulah terbit dalam Quran, dalam surah Kahfi, yang saya percaya kita baca terus menerus, ya, terutama malam Jumaat, kumpulan wanita terutamanya, ya. Satu ayat dalam surah Kahfi, ayat yang ke-28 berbunyi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, yang berarti janganlah engkau menurut orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingati kami, lalu ia mengikutkan hawa nafsunya. Jangan. Orang tu kalau kita rasa tak pernah pada penglihatan kita dan pada bicara umum, orang jahat ni secara jelasnya Tok Guru kata mu tengok pada semayang se. Kalau orang tu tak semayang, orang tu toleh, boleh hukumlah. Jadi orang toleh, orang tak semayang ni, salah satunya tak semayang tu orang yang telah dilalaikan oleh Allah hati mereka. Apabila Allah melalaikan hati mereka, dia terus menerus ikut hawa nafsu. Jangan pergi tetel dekat dia, jangan duduk dekat dia, jakit. Itu secara mudahnya. Satu lagi pesan firman Allah, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah engkau. Ini kalamullah, ini firman Allah, ini bukan kata pujangga, ini bukan kata doktor dan profesor, ini kalamullah, paling atas sekali kedudukannya. Mesra dan jeliralah dengan kata ini supaya kita dapat manfaatnya, di mana bermaksud berpalinglah engkau dari orang-orang yang tidak mempedulikan peringatan kami. Jangan indah, jangan cara orang yang lalai dari peringatan kami, ya, dan ia hanya menginginkan kehidupan dunia semata-mata. Jangan ikut ereh, jangan tetel dekat, bergaduh jangan sekali, jangan kerap berjumpa, kerana penyakit kurap sangat mudah dijangkiti. Wallahu alam. Dan saya nak terus lagi, wattabi' sabila man anaba ilai. Ini surah Luqman. Ikutilah jalan orang yang suka kembali bertaubat kepadaku. Ikutlah orang tu. Kita tengok orang tu adalah ke mana, apa benda dia, kebanyakannya dia berada di mana, apa kesukaan dia, kita tumpanglah ekori dia, tumpanglah berbincang, tumpang bersama, tumpang berkawan dengan dia. Ayat-ayat, 3 ayat yang saya baca ni adalah peringatan supaya tidak melayang sangat orang-orang fasik atau orang-orang toleh itu tadi. Lalulah, mari satu pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali sebelum menulis hadis ini dalam bukunya bernama Mau'izatul Mu'minin, banyak, bukan Mau'izatul Mu'minin saja, banyak hadis ini ditulis. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya, perjalanan seseorang itu, gaya hidup, cara hidup
budaya hidup seseorang itu sangat rapat kepada rakan rapatnya. Maknanya kita ni sangat ada persamaan. Siapa dia yang kita rapat sekali? Cara hidup kita sama dengan dia. Siapa dia yang kita rapat sekali dan ramai-ramai kawan-kawan kita tu? Orang tu katakan, saya tak tahu siapa-siapa, maka kita pun akan hampir sama dengan dia. Alhamdulillah, kalau orang yang kita rapat tu laluan dan jalannya telus dan lurus, alhamdulillah kita juga ikut telus dan lurus. Wal-iyazubillah, kalau laluannya bengkok dan berbukit, maka kita juga turut musnah dalam laluan itu. Saya kira mudahnya begitu. Siapa yang harus dipilih menjadi rakan taulan sahabat anda? Hendaklah kita pilih orang yang ada benda boleh kita minta dari dia, bukan harta benda tapi ilmunya. Carilah dia. Lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini mithlul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Dua yang bersaudara itu diumpamakan seperti dua belah tangan, yang salah satu membersihkan yang lainnya. Tengok orang berkawan ya, macam dua belah tangan. Kalau nak basuh sebelah tangan payah, tentulah yang sebelah tu meratakan air, yang sebelah ni gelerang ni meratakan air. Begitulah dua kawan yang sehaluan dan sejalan sebaya. Oleh kerana itu, Ilqamah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, idza uridat ila sahbatir rajul, apabila kamu ditawarkan untuk mencari kawan, apabila kamu ditawarkan mencari kawan, maka carilah orang yang sanggup menolong kamu, sanggup membantu kamu ketika di depan dan ketika ketiadaan. Ketika di depan, dia sanggup apa saja menolong kita, dan ketika di belakang, dia sanggup menyebut-nyebut kita, apakah dia dalam keadaan senang atau susah. Dia sanggup menyebut-nyebut kita dalam keadaan sama ada senang atau susah. Ketika dia renggang, duduk jauh, dia sebut kita, warna agama susah ke senang, sakit ke segar. Itu kawan tu, payah ni. Apabila dia melihat engkau senyap, kata Ilqamah, apabila dia melihat engkau senyap, dia faham engkau ada masalah, lalu ditanya, apa masalah anda? Apabila anda minta dengan terang pertolongan dari mereka, lantas terus mereka bangun bangkit menolong dengan apa cara dan keadaan sekalipun. Carilah orang macam tu. Dan lagi dia kata, carilah kawan, in ra'a minka hasanahudha, jika dia tengok mu ni ada benda baik, kita ni atau kita lah, dia tengok kawan kita tu tengok ada benda baik, dia sebut sama baik tu depan orang lain. Dan apabila dia tengok kita ni tidak baik, berkelakuan buruk, ada melakukan salah, dia diam dan menutupnya. Tengok kawan kita tu, kawan rapat kita tu buat baik, goyak orang baik sungguh dia weh, mari kita pergi pun, nak pergi pun mari, dia suka cakap dengan dia. Tapi kalau tengok dia ada buat salah, kita tutup. Ni pun satu kenyataan yang sangat, satu fatwa, satu kaedah yang sangat berguna kepada kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, pilihlah kawan
yang sentiasa berada di sampingmu itu, yang sanggup memberi, yang sanggup membahayakan dirinya kerana-Mu, setiap masa bekerja demi keperluanmu, sanggup mengorbankan segalanya demi Engkau, wahai sahabatku. Begitulah antara kriteria yang mudah kita cari untuk menjadikan kawan. Orang tu hak buruk kita tidak dikebek, hak baik kita disebut-sebut. Nampak saja kita resah gelisah, dia cuba tanya, menyelesaikan masalah. Apabila diminta bantuan, terus ditolongnya. Ini pun saya rasa kita ada. Begitulah kiranya para jemaah sekalian. Ingatlah pesan baginda. Dia kata, ingat-ingat dalam hidup kita bermasyarakat, duduk dalam kampung, dalam negeri, in yurfa' an umrika fasayati alaika zamanun kasirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu kathirun su'aluhu qalilun ma'tuh al-hawa fihi qaidul ilm. Ya, Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud, dia kata, hei Ibnu Mas'ud, kiranya umurmu panjang, kamu akan bertemu kasirun khutaba'u, ramanya pandai cakap, qalilun ulama'u, dok ramah orang banyak ilmu. Orang cakap, pandai cakap ramah, orang banyak ilmu dok ramah. Mana ramak buat kita Mana ramak tak usah jawab lah. Itu pakak-pakak fikir. Ni Nabi kata, Ibnu Mas'ud, kalau mau panjang, jaga-jagalah sikit. Ramanya orang pandai cakap, tapi tak ramah orang ada ilmu, ulama. Banyaknya orang meminta, sikit je orang beri. Ketika itu hawa memimpin ilmu. Maknanya oleh kerana tak ada ilmu, nafsu menjadi pemimpin kepada ilmu tu. Hilang gitu je ilmu, ikut nafsu. Lebihnya kepada nafsu. Nafsulah menjadi ikutan, bukan ilmu lagi, kerana kecetekan ilmu. Lagi, idza amitatis salatu wa qubilatir rasya wa yuba'ud din bi'ardin yasirun minad dunya fannaja'un naja' wa hakatum man naja'. Dia kata, apabila sembahyang telah diabaikan, apabila rasuah mula diterima, dan apabila agama dijual dengan harga yang murah, sedikit dari mata benda dunia, awas, berhati-hatilah, selamatlah diri anda supaya tidak tertipu. Sidang jemaah yang dihormati, semoga tazkirah yang tidak seberapanya ini berguna kepada yang sudi. Walaupun kita tidak banyak berilmu, tidak banyak ilmu, tetapi mampu beramal dengan yang ada. Walaupun kita tidak pandai bercakap, tapi kita tidak menangguh dalam beramal. Dan semoga kita tidak ditipu oleh tulul amal, panjang angan-angan. Semoga kita tidak termasuk dalam ulaika humul ghafilun. Marilah kita semak semula, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah beramal, membuat kebajikan. Cepat-cepatlah memohon ampun dari Allah Jalla Jalaluh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.